Assalamualaikum Dr. Farzana Muhammad Yusof daripada Columbia Asia Hospital Tebrau. Apa khabar doktor hari ini? Waalaikumsalam. Sakinah. Okey, khabar baiklah hari ini, alhamdulillah. Alhamdulillah, good to know that doktor. Doktor, hari ini kita akan berbincang berkenaan dengan apa yang ibu bapa harus sediakan nanti selepas MCO, sebab insyaAllah MCO ni akan berakhir juga kan akhirnya, insyaAllah lah. Tapi mula-mula kita berbincang berkenaan dengan kanak-kanak, pelajar-pelajar yang bersekolah tetapi tak dapat pergi ke sekolah. Jadi dia orang buat dia punya kerja sekolah online. So cikgu ni semua akan akan menggunakan platform-platform digital untuk meneruskan pelajaran mereka. Tapi kadang-kadang mereka terjebak, ialah biasalah sebab kadang ibu pun ada kerja lain juga dekat rumah tu kan. Ada dia orang nak jaga anak-anak lain, masak dan sebagainya, dia pun ada kerja sendiri. So macam mana kita nak pantau anak-anak yang berhadapan dengan komputer supaya nombor satu mereka tidak melayari laman-laman web ni di mana konten dia tidak bersesuaian. Dan soalan kedua ialah bagaimana pula kita nak memastikan yang anak-anak kita selamat daripada hackers. Sebab kadang-kadang bila budak tu tengah buat kerja, suddenly ada pula image yang tak senonoh lah, pornografi dan sebagainya. So macam mana hal security online untuk ibu bapa? Ada apa-apa tip tak doktor? Boleh bagi tahu? Okey. Sekarang ni during MCO ni kan, pelajar yang tak pernah belajar online pun dah diwajibkan belajar online ya. Even sekolah-sekolah kerajaan biasa pun dah memperkenalkan online learning ya. Jadi even kanak-kanak yang tak biasa pakai komputer, pakai laptop pun dah terpaksa online juga. Jadi screen time mereka lebih banyak lah. Mungkin dulu-dulu kebanyakannya hanya main game saja. Tapi sekarang ni mereka go live ya. Bila mereka go live online, jadi ibu bapa ni kalau boleh lah kan, tiap-tiap hari mesti ada lah masa sikit kan, walaupun kita pun kena buat kerja di rumah kan, walaupun work from home, tapi setahu saya online learning kalau untuk government school ya, mereka punya timetable tu lebih kurang sama je macam waktu sekolah biasa. Maknanya bermula pukul 7 lebih sampai pukul 1 lebih juga. Jadi saya rasa sebagai parent lah kan, sebagai ibu bapa, kita boleh je duduk sebelah mereka bila dia buatlah online learning tu. Lepas tu pada masa yang sama kita juga pada masa yang sama kita dapat melihat apa yang mereka belajar sebenarnya di sekolah. Baru kita tahu anak kita ni sebenarnya boleh mengikuti ke tidak kurikulum di sekolah tu. Jadi MCO ni bukanlah tak baik, sebenarnya baik. Jadi kita dapat lebih mengenali anak kita, dan daripada segi akademik kita sendiri dapat tahu sebab mereka berdepan dengan cikgu ya, dan juga online learning tu mereka kena buat homework juga dan kena submit juga online. Jadi kita pun sepatutnya tahu. Cuma soalannya adalah macam mana kita nak monitor. Okay. Sebenarnya bila mereka online, mereka akan ada history ya, apakah website yang mereka dah tengok kan, terutamanya bila dah pandai Google tu kan, jadi dekat Google tu kita dapat tengok apa sebenarnya yang mereka dah Google. History tu semua ada. Lepas tu dekat katalah kanak-kanak ni semua menggunakan of course lah akan menggunakan laptop ibu bapa kan. Jadi sepatutnya kita letak parental control di mana ada website-website tertentu yang mereka tak boleh akses. Itu nasihat saya lah. Jadi sebagai ibu bapa, mereka kalau boleh memang session tu ada serta-serta session tu sepatutnya mereka duduk together lah sebelah dengan anak mereka. Nombor dua, check. Memang kena semak history apa yang diorang Google, website mana diorang pergi. Okay. Satu lagi tu parental control tu lah. Sangat important lah, kena letak parental control. Tapi kalau jika dah tertangkap kan, terutamanya yang remaja kan, remaja 2 tahun kan, kadang-kadang bila mereka go online kan,
kadang-kadang adalah flashes iklan-iklan kan, gambar-gambar yang tak senonoh sangat lah kan. Jadi kita pun takut lah jika mereka ni tiba-tiba dah tersyok kan dengan image-image macam tu. Bahaya. Jadi bila bahaya sangat. Jadi kita boleh slowly menasihati mereka lah supaya kita kena sebagai parent kita kena cakap sebenarnya itu bukan benda yang sepatutnya you tengok lah online kan. Jadi kita kena cakap dengan baik-baik sebenarnya. Tak boleh marah-marah. Tengok apa tu sebenarnya. Kadang-kadang bukannya salah mereka. Image tu datang dan mereka terklik. Jadi kadang-kadang kena ambil tahulah apa benda image-image tu sebenarnya. Yalah, kadang-kadang sifat ingin tahu dia orang pun yang curious kan. Ya. Tapi boleh check lah pakai tracking, history dan juga parental control tu. Okey doktor. Okey, sekarang ni tengah MCO walaupun budak-budak ni belajar dekat rumah, tapi mungkin dia rasa macam cuti sekolah. Sebab dia orang tak payah nak bangun pagi, tak payah bangun pagi sangatlah. Kalau bangun pun tapi tak payahlah macam terus nak bergegas tunggu bas sekolah dan sebagainya. So bila MCO berakhir, macam mana apa yang doktor boleh anticipate lah, maksudnya apa yang doktor boleh expect masalah yang akan dihadapi oleh ibu bapa sekiranya anak mereka degil atau malas atau susah nak berbalik kepada rutin sebelum MCO. Okey, sebenarnya walaupun MCO ni stay at home, stay safe, walaupun online learning, tapi sepatutnya sebagai parent kita mesti buatkan jadual untuk mereka ya. Kalau time hari sekolah tu saya rasa tak ada masalah kerana mereka terpaksa mengikut timetable sekolah seperti biasa ya. Jadi walaupun sekolah di rumah, tapi a good thing to do adalah macam biasa, bangun pagi, mandi sebelum start sekolah, juga makan makanan pagi, makan breakfast kan. Lepas tu duduk depan komputer dan start online learning tu. Sepatutnya bukan nanti bila dah Perdana Menteri cakap okay MCO dah habis baru nak start. Sepatutnya waktu time MCO lagi ni dah kena ada schedule lah, structured learning sebenarnya. Lepas tu bila habis sekolah mereka juga sebenarnya kena buat struktur yang sama. Contohnya lepas sekolah mungkin untuk yang Muslim ada kelas mengaji Quran kan. Jadi boleh juga suruh mereka mengaji di rumah. Lepas tu petang pukul 5, pukul 6 sebenarnya walaupun kita tak boleh beriadah di luar, tapi dekat dalam rumah boleh buat berlari setempat ataupun berlompat, skipping rope. Macam koko lah. Yang koko film kan. Jadi aktiviti tu masih boleh berterusan di rumah dan juga it will be more fun sebab mak ayah pun ada di rumah juga. Jadi satu lagi kalau bonding time satu lagi if you have girls kan, terutamanya yang remaja, now is a good time untuk ajar masak kan, untuk ajar macam mana nak set table, lipat baju, basuh baju. Sebenarnya. Jadi semua structured ni, structured dan juga schedule ni semua dia akan training pelajar-pelajar ni semua untuk sebenarnya follow certain schedule. Jadi taklah macam waktu time-time MCO ni boleh bangun pukul 12 tengah hari, tapi nanti bila dah MCO dah habis nak kena bangun pukul 6 pagi pula pergi sekolah, mestilah mengamuk kan. Jadi waktu time sekarang lagi dah kena training lah untuk ada schedule sebenarnya. I see. Okey doktor, berkenaan dengan kanak-kanak di sekolah nanti, MCO ni ataupun pandemik 19 ni telah obviously memang telah merubahkan kita punya lifestyle. Semua orang punya lifestyle sama ada dewasa atau kanak-kanak. Tambah-tambah lagi kanak-kanak di sekolah kerana mungkin dia orang tak faham lagi apa yang mereka boleh buat, tak boleh buat. Mungkin mereka di sekolah social distancing tu macam susah sikit lah kat sekolah kan dengan ada pelbagai aktiviti. Jadi apakah antara peraturan-peraturan baru yang ibu bapa boleh nasihatkan anak-anak mereka apabila sekolah start?
Okey. Jadi waktu time MCO ni sepatutnya ibu bapa dah pun memberitahu anak-anak mereka apakah sebenarnya COVID-19 ni. Dia disebabkan oleh virus. Bagaimanakah virus ni merebak? Okey, bagaimanakah nak mengelakkan daripada kita kena virus dan juga apa sebenarnya bahaya kalau kita kena virus ni. Jadi dalam pengajaran kita setiap hari ni, kita juga perlu letakkan unsur-unsur di mana okey, nanti bila balik ke sekolah, sekolah dah buka kan. Jadi selalu kan budak-budak dekat sekolah kan bawa makanan, lepas tu kongsi makanan dengan kawan kan. So nanti lepas balik sekolah lepas COVID tu tak boleh lah buat macam tu lagi kan. Jadi mereka mesti bertanya, kenapa mama tak boleh nak share kongsi lagi makanan. Jadi kita kena memberitahulah kepada mereka, sebenarnya itu sebenarnya boleh spread the disease. Lepas tu kita juga kena bagi tahu tak bolehlah berkongsi minuman kan. Mereka ni kalau kawan mereka bawa air oren kan, lepas tu dia bawa air kosong, mestilah nak try kan yang air oren tu. Tu pun tak boleh juga. Lepas tu kita juga bercakap ni melalui pengalaman kan dulu dekat sekolah macam tu. Masa-masa ni lah masa yang paling baik untuk mengajar mereka cara basuh tangan dengan betul dan juga hygiene yang betul. Maknanya sebelum nak makan kena basuh tangan. Lepas makan basuh tangan. Lepas tu balik daripada sekolah aja basuh tangan, mandi, bersihkan diri. Lepas tu baru golek-golek atas katil kan. Satu lagi kalau sekiranya yang biasa bergaul dengan kawan-kawan kan, mereka mesti balik sekolah je petang nanti kan main bola dengan kawan-kawan kan. Jadi kita kena cakap lah, sebenarnya kena ada social distancing tu. Nanti mereka pun tanya, apa benda social distancing tu? Jadi kita kena bagi tahu, kita tak boleh duduk dekat dengan kawan-kawan kita, especially kalau kawan-kawan kita tu tak sihat. Sebab kita tak tahu apakah virus yang mereka ada ke, sama ada mereka boleh spread the virus to our kids lah. Jadi kita kena bagi tahulah sebenarnya tak boleh lah nak bermain-main basikal macam dulu lagi, nak main-main bola kan. Satu lagi birthday party. Kadang-kadang mereka ni suka kan nak ada masak-masak dekat rumah kan. Dulu-dulu kan dekat taman ada satu rumah yang jadi pot kan, tempat masak-masak petang-petang main-main kan. Sebenarnya tu semua dah tak boleh lah zaman-zaman COVID-19 sekarang ni. Jadi benda-benda tu yang kita sementara menunggu vaksin sampai vaksin dibuat. Jadi itulah benda-benda yang kita kena ajar anak-anak kita, the spread, how does COVID-19 ni spread. Jadi bila mereka faham, baru mereka tahu sebenarnya ni tak boleh, tu tak boleh dan sebab apa tak boleh tu sebenarnya. Okey doktor, tadi doktor telah terangkan berkenaan dengan apa yang kita boleh expect lah bila budak nanti balik ke sekolah. Bagaimana dengan persediaan? Is there anything yang diorang mungkin boleh nasihatkan, what kind of items kan, ataupun kadang-kadang ada juga ibu bapa yang takut bila balik ke sekolah nanti budak-budak tu dia tak dapat nak catch up dengan dia punya pelajaran kan. So apa pendapat doktor? Okay, nombor satu, you punya soalan, apakah benda-benda yang nak prepare mereka sebelum mereka balik ke sekolah. Okay, saya ingin nasihatkan ibu bapa di luar sana supaya sebelum sekolah buka lepas MCO ni, kita kena bekalkan anak-anak kita ni tisu, nombor satu. Nombor dua, tisu basah antibakteria. Okay, sekiranya lah kan mereka ni dekat sekolah tak ada sabun dan juga pipe yang senang nak basuh tangan, jadi bekalkan mereka juga dengan hand sanitizer lah, di mana senang je dia boleh use the hand sanitizer lah. Okay, lepas tu kalau kita dapat beli mask dan ajar anak kita pakai mask yang sepatutnya. Cara pakai mask sepatutnya adalah mask tu kena tutup hidung dan mulut sepenuhnya. Kadang-kadang kanak-kanak yang lebih kecil mereka rasa tak selesa pakai mask tu. Okay, jadi mereka hanya tutup mulut je. Jadi itu sebenarnya bukan cara pemakaian mask yang betul. Jadi kena
bagi tahu anak-anak ni kena pakai mask dekat sekolah. Terutamanya kalau sekiranya kawan-kawan dekat sekolah tak sihat ataupun dia sendiri yang tak sihat, elok pakai mask semasa pergi ke sekolah lah. Okey, soalan nombor 2. Sekiranya anak kita balik ke sekolah nanti, cikgu bagi report anak kita ketinggalan lah kan. Ibu bapa sebenarnya perlu bersabar banyak lah sebab seperti kita pun ada yang tak biasa kan buat work from home ni. Anak-anak kita pun sama. Mereka pun tak biasa sebenarnya e-learning ni. Jadi kadang-kadang mereka ketinggalan sikit. Bukan kerana apa. Kalau e-learning from home, dekat rumah ada banyak makanan kan. Jadi kat rumah boleh berhenti sekejap nak makan keropok ke ataupun petang-petang mengantuk nak tidur ke kan. Mereka duduk di sekolah tu daripada pagi sampai tengah hari tu 100% duduk di sekolah. Jadi environmentnya lebih kondusif. Jadi ibu bapa perlu waktu MCO ni lagi mesti kena menyediakan environment yang kondusif juga di rumah. Elakkan daripada ada TV terbuka ke kan. Waktu time study kena study lah. Tapi pada masa yang sama, sekiranya balik nanti kan, cikgu bagi school report, anak kita tak boleh catch up kan sebab mungkin lama tak belajar. Ibu bapa perlu ambil peluang ni untuk mengajar anak kita lah. Okay, dan juga bersabar. Banyak-banyaklah tunjuk ajar dan juga kalau tak dapat catch up juga kena berhubung dengan pihak sekolah dan menyatakan bahawa anak saya ni tak boleh catch up dengan pelajaran yang tertinggal ataupun waktu e-learning tu tak boleh nak concentrate sepenuhnya. Jadi saya rasa guru-guru di sekolah tak ada masalah untuk nak mengajar balik untuk menunjuk ajar benda-benda yang dia tak faham tu lah. Cuma ibu bapa mesti kena prihatin lah, sentiasa check apa prestasi anak mereka nanti lepas MCO ni habis dan bila mereka kembali ke sekolah. Bagaimana pula doktor bila anak-anak jatuh sakit, mungkin sakit tu tak berapa serius lah, mungkin cuma batuk sedikit, dia beringus sedikit ataupun macam rasa nak demam dan sebagainya. Ada juga ibu bapa yang kadang-kadang dia orang tak tahu nak judge sama ada anak tu boleh dihantar ke sekolah ke tidak. Jadi kalau kita dalam keadaan ragu-ragu, haruskah saya hantar anak saya ke, tak payah ke, apa pendapat doktor, apa nasihat doktor kepada ibu bapa? Okey, jadi sewaktu pandemik COVID-19 ni, nasihat saya adalah sekiranya anak kita sendiri tak sihat, maknanya ada demam, ada batuk, ada sesema. Jadi kita ada social responsibility, tanggungjawab sosial untuk tidak menghantar anak kita ke sekolah. Kerana kita tak tahu pun sebenarnya anak kita ada sakit apa. Jadi tak sepatutnya kita hantar anak kita ke sekolah kerana anak kita tu boleh menyebarkan virus apa yang dia ada tu kepada pelajar-pelajar lain. Sama juga sekiranya sekarang ni kan grup tadika pun ada WhatsApp group kan, grup darjah 1 pun ada WhatsApp group kan. Jadi zaman dah berbeza. Jadi sekiranya dekat dalam WhatsApp group tu banyak budak yang tak sihat kan pergi sekolah kan. Jadi ibu bapa waktu time COVID-19 ni sekiranya banyak sangat yang tak sihat, saya ingin memberi nasihat bahawa jangan hantar anak ke sekolah dulu. Waktu time ramai orang tak sihat ni, kita stay aja dekat rumah dulu sebab kita tak tahu yang tak sihat tu sebenarnya apa kuman yang mereka ada sebenarnya, apa jenis virus yang mungkin mereka ada kan. Jadi lebih baiklah kita letak anak kita di rumah, lebih selamat. Okey doktor, saya juga nak bertanya berkenaan dengan topik COVID-19 sebagai penyakit lah. Mesti ada anak-anak yang bertanyakan apa sebenarnya COVID-19 ni Mami, ataupun dia datang dari mana, macam mana dia boleh berlaku kan, sebab budak-budak biasalah banyak soalan. So apakah jawapan yang terbaik yang ibu bapa tahu ada orang supaya dia faham? Okey. Jadi saya rasa soalan tu kalau sekiranya diajukan oleh kanak-kanak yang dah besar kan, yang pergi sekolah menengah, kita boleh jawablah dengan sepenuhnya kan. Tapi kalau soalan tu datang daripada
budak-budak tadika ataupun pelajar-pelajar yang berada di sekolah rendah darjah 1, darjah 2, darjah 3, benda yang paling simple kita boleh bagi tahu adalah COVID-19 ni adalah datang daripada virus. Okay. Virus ni boleh berada di sekeliling kita. Jadi COVID-19 ni kita kena bagi tahu mereka bahawa tidak ada ubat. Dan COVID-19 ni amatlah bahaya sekiranya mereka dapat. Jadi cara-cara untuk nak mengelakkan dapat adalah basuh tangan, good hygiene, social distancing, dan kita juga mesti memberitahu mereka sekiranya yang dapat ni orang tua dan orang yang ada penyakit kronik boleh membawa maut sampai. Jadi kanak-kanak ni hopefully dengan kenyataan macam tu mereka lebih faham dan mereka lebih aware lah bahawa benda ni bukan benda yang main-main ya. Jadi benda paling simple kena cakap tu lah, apakah kena bagi tahu apakah sebenarnya tu virus. Jadi mereka lebih faham lah kalau kita bagi tahu macam tu. Ya, betul doktor. Okey doktor, terima kasih banyak atas sumbangan doktor pada hari ini. Itulah dia tadi input daripada Dr. Farzana Muhammad Yusof, pakar pediatrik daripada Columbia Asia Hospital Tebrau. Terima kasih viewers. Kalau ada apa-apa soalan untuk doktor, boleh tinggalkan soalan dalam ruangan komen di bawah ya. InsyaAllah doktor akan menjawab. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalam. Bye. Bye.